Alhamdulillah Ustaz, hidayah milik Allah. Hidayah macam mana? Rupa-rupanya dia doa di Mekah, dia nak buang tatu. Tatu ni. Dia buat macam mana? Balik, dia pasang setrika. Dia pasang iron tu sampai panas betul-betul. Dia ambil iron, dia letak. Dia letak terbakar ni, kulit ni, lekat dekat setrika tu. Jadi bila dia angkat, hilang tatu. Ni, isi nampak ni, merah ni. Belum kering lagi. Saya tengok-tengok, ya Allah, Pak Long buat apa ni? Dia sebut 2 kalimah, saya menangis. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya, Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan di Terengganu ini. Saya banyak akan datang ke Terengganu lah selepas ini. Kerana tak payah kita sembunyilah. Tauliah saya ditarik di Pulau Pinang, di Selangor, di wilayah. Tak dibenarkan untuk berceramah. Tak tahulah apa alasan dia orang. Walaupun saya ada tauliah. Nak dapat tauliah ni bukan senang, tuan-tuan. Dia ada periksa. Ada exam. Tanya Ustaz tahu kan? Dia ada exam. Kena baca kitab, tuan-tuan. Kalau kita mengajar berakidah, kita kena selesai tu kitab tu. Bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Kullu fi lughatil Arabiyyah. Semua dalam kitab bahasa Arab. Bukan senang. Kadang-kadang setengah jam. Interview je. Nak dapat tu. Lepas interview, lepas periksa, dia interview pula. Interview atas kitab tu. Kan, letak 9 kitab. Ambil lah salah satu. Lepas tu dia suruh baca. Lepas tu dia tanya soalan. Susah dah dapat. Bila dapat, kena tarik pula. Memang kau ajar betul lah. Kan? Kita tak ada, suruh minta. Bila minta, tarik. Nah, tapi Alhamdulillah, Terengganu bagi tauliah. Saya ada tauliah malam ni. Jangan duk tarik, 5 tahun. Terengganu bagi 5 tahun. Alhamdulillah. Macam Pulau Pinang, dia bagi seumur hidup. Bila dah lulus interview, dia exam, lulus, dia bagi seumur hidup. Tapi tarik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah semua kerja lah. Kita bukan kerja kita kan. Dia orang ingat, bicara, pertuturan, kata, untuk memadamkan tuan-tuan daripada saya aktif dalam berceramah. Saya bukan, sumber pendapatan saya bukan berceramah. I got a lot of business. Saya ada bisnes lain. Penceramah ni sebagai tanggungjawab kita. Kan? Nabi kata apa? Ya, Allah kata apa? Ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaihi min rabbik. Wahai Rasul, kamu sampaikan apa yang turun kepada kamu daripada Tuhanmu. Kan? Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Tanggungjawab kita ni semua ni ialah da'i. Kita semua ni tuan-tuan pendakwah. Saya tak, katalah saya pendakwah, saya mungkin penceramah lah kan. Tapi kita ni semua, tanggungjawab kita kena sampaikan. Walaupun satu ayat. Apa yang diturun kepada Nabi SAW dan daripada ulama' lisan tu sampai kat kita. Tanggungjawab. Dan bukan senang tuan-tuan nak jadi pendakwah penceramah ni. Bukan boleh keluar 3 hari, kan, pakai serban, balik pakai jubah, boleh ceramah. Tak. Dia mengambil masa. Mengambil masa. Saya sekarang umur 55. Mula berceramah tahun 1996. Lama dah tuan-tuan. 27 tahun dah. Bukan baru jadi penceramah ni. Bukan tahun lepas. 27 tahun dah tuan-tuan. Berbagai ujian. Kan? Bukan saja dia orang sekat daripada keluar TV. Dulu tak pernah keluar TV. Tapi lepas tu boleh keluar TV. Rakamlah 20 slot. Tapi tak keluar-keluar. Hamba pun pening lah. Hamba pening lah. Tak apalah kan. Dia orang tukar saya ke Pulau Ketam masa saya kerja dengan kerajaan lah. Itu cerita sejarah sikit lah. Tukar Pulau Ketam, gaji disekat. 3 tahun tak dapat gaji. Tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, kita teruskan juga. Sekarang ni dah 27 tahun lah tuan-tuan dalam bidang dakwah ni lah. Bukan baru timbul. Lama dah saya penceramah ni. Dulu penceramah motivasi.
Saya terkenal dengan penceramah laptop dulu. Dulu ustaz yang ceramah pakai laptop, saya lah. Pakai laptop. Saya ceramah tu. Sebab I'm graduated in electrical engineering. Saya engineer, I'm muhandis. Engineer. Electrical engineering. Jadi teknologi ni memang saya menguasai lebih cepat. Jadi saya berceramah pakai laptop. Dulu ustaz dulu tak pakai laptop. Tak adalah. Saya lah pakai laptop. Pakai LCD tu, pancar. Penceramah motivasi, masuk dalam masjid, semua pakai tu laptop. Sampai disebut saya ustaz laptop. Sekarang ni disebut ustaz jerkah. Macam-macam dia orang gelar saya, tuan-tuan. Tak apalah. Yang penting, sebab mengikut kepada peredaran masa. Dulu pakai laptop, saya pakai laptop. Kemudian saya tengok, macam mana saya nak tembusi media source. Media source ni. Kan, media source ni tuan-tuan tahu kan? Media source ni Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Macam mana saya nak tembus ni? Saya pun buat kuliah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang tengok 2 orang. Saya dengan isteri saya. Jadi macam mana nak bagi orang tengok saya? Saya pun, hoi! Macam tu. Orang tengok 5 juta. Ada makcik terkejut lah. Itu baru mukadimah tau. Saya pernah ceramah di Pantai Remes. Dia orang buat sebelah ni lelaki ustaz, sebelah ni perempuan. Ada makcik tu latah duduk di depan. Saya, dia bangun terus. Ustaz, bodoh. Saya pun insaf lah tuan-tuan. Saya tak nak derekah lagi lah. Tiba-tiba 45 minit ceramah, pakai lena. Jadi saya pun jerekah sekali lagi. Makcik tu bangun terus. Ustaz, babi. Habislah tuan-tuan. Ustaz berkena babi lah tuan-tuan. Bukan tu. Nak tarik orang. Saya pun buatlah jerekah. Bukan saya jerekah setiap masa. Ada waktu. Untuk apa? Untuk nak tarik orang kepada agama ni. Kita kena, tuan-tuan, satu pokok dia boleh menghasilkan beribu mancis. Betul tak? Tapi satu mancis boleh membakar beribu pokok. Kita nak jadi apa? Mancis ke pokok? Kita jadilah pokok yang menghasilkan beribu mancis. Jangan jadi satu mancis yang membakar semua pokok yang memberi faedah pada manusia. Jadi saya nak jadi apa? Pokok yang mengeluarkan mancis. Tapi ingat, satu mancis nak bakar, dia ada kepala. Kepala yang hebat, dia kena guris. Kepala yang hebat, dia kena ada cabaran. Dia guris, baru dia terbakar. Betul tak? Kepala yang hebat, dia kena ada cabaran, tentangan, lawan. Baru dia boleh membakar. Sebab tu saya lawan cabaran tu. Bila lawan, banyaklah tindakan yang kena. Biasalah dalam dakwah ni. Lau kana aradan, qariban, wa safaran qasidan lattaba'uk, walakin ba'udat alaihim syuqqah. Jika apa yang kamu suruh ni memberikan keuntungan yang mudah bagi kamu, orang akan ikut kamu. Mudah-mudah kan? Tapi dia ada cobaan, ada tribulasi, ada ujian. Kita kena harungi. Sebab apa? Sebab inilah, tuan-tuan, dekat-dekat nak berlakunya kiamat dah. Nak dekat dah. Tuan-tuan tahu tak jatuhnya kerajaan Ottomaniah Turki? 1924. Kerajaan Ottomaniah Khilafah Islamiah jatuhnya 1924. Setiap 100 tahun, Nabi kata, akan lahir seorang mujaddid yang akan memperbarui dalam agama. Tuan-tuan, bilakah cukup 100 tahun itu? Tahun depan. Tahun depan, 2024. Menunjukkan tahun depan, cukup dah 100 tahun. Menunjukkan apa? Sebab tu ulama kata, di antara tanda untuk datangnya Imam Mahdi, ialah tandanya 2024. Sebab itu tuan-tuan tahu tak Syekh Yasin? Syekh Yasin kata, Palestin ini akan diambil alih oleh tentera-tentera yang akan mentakbir Palestin. Bila? 2024. Tahun depan lah. Kalau kita tengok tuan-tuan, alhamdulillah, ni pakai live ni, dia live. Saya tak boleh sebut sangat Palestin, nak sebut Palestin. Tak boleh, lagi kena blok. Mesti kena blok ya. Kena sebut Palestin. Kan? Rakam TikTok ni pakai Facebook. Facebook lagi, TikTok blok terus. Kena sebut Palestin. Kalau Israel, dia tak boleh sebut Israel.
hell. Kalau sebut macam tu, memang kena blok. Saya baru ni sebut kuat semangat sikit, kena blok. Seminggu dia orang blok. Nah, tak boleh keluar dalam TikTok. TikTok saya tak ramai follower dia. 1.5 juta aja. Jadi kita main peranan tu lah. Main peranan tu kan. Jadi tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok. Tanda-tanda akhir zaman ni memang jelas. Dalam satu hadis, saya baca kan. Dajjal ni dia akan pergi, dia tak boleh masuk Mekah Madinah. Dia akan berada di mana? Satu bukit yang namanya Jabal Habsyi. Tuan-tuan tahu dah sekarang Jabal Habsyi apa berlaku? Tanya Ustaz. Dia orang buat istana sekarang. Atas Jabal Habsyi tu. Dan ulama-ulama di Saudi tak boleh baca hadis ni. Bila baca, tuan-tuan tahu, anak murid. Ya Syekh, Ainal makan? Ainal makan? Mana tempat tu? Hadal makan. Yang disebut dalam hadis. Ainal hadal makan. Ni, ulama tak boleh nak tunjuk. Tu, kalau tunjuk, kena tangkap, dipenjarakan. Di Saudi. Jadi ulama, mana tunjuk dengan muncung lah. Tak berani tunjuk. Ulama Saudi tak boleh. Dia tahu, Jabal Habsyi tu. Tunjuk, kena tangkap. Di Mekah sekarang tuan-tuan jangan doa. Allahumma sulih Islam wal muslimin khususan fi Gaza. Terus polis tangkap. Tak percaya terapi. Sebab ada orang tuan-tuan daripada Syria baru ni doa. Dalam Raudah. Ma bayuna baiti wa mibari raudatun min riyadil jannah. Di dalam tu Raudah. Allahumma sulih Islam. Biru khusyuk ni. Allahumma sulih Islam wal muslimin fi Gaza. Khususan Gaza. Khususan. Polis tangkap. Polis tangkap. Seminggu duduk dalam lokap. Itu dia, dahsyatnya. Sehingga kan baru ni, viral. Tak boleh buat macam ni. Nak buat macam ni pun tak boleh di Saudi. Ni saya nak pergi ni. 1 bulan dengan Ustaz. Flight sama. Nak buat macam ni pun tak boleh. Kita buat macam ni boleh tak? Boleh. Kita tak boleh buat macam ni lah. Bini 2, ni bini 1. Ada jemaah saya Ustaz, doa dekat Mekah. Ya Allah. Ya Allah. Saya dah tengok apa pakcik ni kan. Saya terbaca doa apa tu? Nak kahwin seorang lagi. Rupanya balik kahwin sungguh tuan. Berkat. Ya Allah. Saya tak sempat nak angkat. Bini cubit dah tuan. Tapi nak buat macam ni pun tak boleh. Allahu Akbar. Tambah-tambahlah pakai maflar. Ada lambang. Plastisin. Tak ada harapan. Lambang pun tak boleh. Baju ada lambang. Baru ni seorang artis. 5 jam Ustaz. Dekat immigration Saudi. 5 jam dia pakai tu. Apa nama artis tu muda lagi. Orang lelaki. Dia pakai maflar dengan baju Palestin. 5 jam kena tahan. Tak tahu kenapa. Kerana apa? Sebab Nabi dah sebut dah. Arab ni dia tak akan membela punya. Yang akan datang daripada di tentera timur ni. Sebab tu ada ulama kata tentera timur itu ialah berasal daripada mana? Nusantara ni lah. Kita ni lah. Orang Terengganu ni lah yang akan bangun ni. Betul tak? Ni kalau kata ni tuan-tuan Nabi masih hidup, duk tunggu dekat Gaza. Dia kata, ayyuhal malawiyun. Wahai orang Melayu, fi Terengganu, aina antum? Mana kamu? Agak-agak tuan-tuan sanggup biar? Sanggup tak? Sanggup apa? Subuh pukul 8. Kan? Kalaulah Nabi tunggu, tuan-tuan, saya yakin orang Nusantara ni akan pergi. Sebab yang nak mempertahankan agama ini, kalau nak ikut orang Arab tak ada. Sebab Allah sebut, tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, yushiku ayyatiya 'alan nas zamanun. Hampir tiba satu masa akhir zaman ni. La yabqa minal Islam illa ismu. Nabi kata tak tinggal Islam ni nama. Islam ni tinggal nama aja. Nama Abdullah. Tuan-tuan tahu tak? Umat Islam di Malaysia ni ada 16 juta. Lebih kurang macam itulah. 16 juta, 17 juta. Yang boleh baca Quran 25% ya. 25% ya. Katalah kalau 20 juta, 25% berapa? 2,000? 500? 5,000? Kan? Lebih kurang macam tu lah. 5,000 yang boleh baca Quran.
Kalau katalah 20 juta, 50% 10 juta, kan? 25% 5,000. 5 juta. 5 juta aja boleh baca Quran. Ni dalam kajian ni. Yang lain boleh baca Fatihah ya. Semayang Fatihah. Allah Akbar Fatihah. Mungkin surah Qul a'udzu birabbin nas dia. Macam pernah berlaku tuan-tuan. Ada zaman saya muda-muda kan. Lebih kurang macam ni lah. Ayah saya bawa pergi Kuala Lumpur. Masa tu singgah RNR. Kan dulu ingat ada orang pakai serban yang besar tu. Sampai-sampai RNR, semua tak berani jadi imam. Sebab ada serban besar. Jadi dia orang pun kata, Pakcik, Haji, imam. Haji, imam. Dia kata, saya tak boleh. Yang lain kata, kami lagi tak boleh. Kami serban pun tak pakai. Haji boleh, dia jadi imam. Mayang subuh. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah dia baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua nak baca apa? Kalau orang berilmu, dia akan baca atas turun ke bawah. Betul tak? Dia baca Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua dia nak baca apa? Mungkin Qul a'udzu birabbin nas. Tiba-tiba dia tersedar. Allah, aku dah mula Qul a'udzu birabbin nas. Dia pun Allah rakaat, i'tidal, sujud. Sujud kedua hilang. Tu imam lari je tuan-tuan. Kami duduk sujud, apa lama sangat ni? Tengok tu imam belah dah tuan-tuan. Kan ada mana ada dinding. Kerana apa? 25% saja umat Islam Malaysia. 5 juta aja yang boleh baca Quran. Yang lain mana? Islam tinggal nama. Nama Abdullah, nama Muhammad. Allahu Akbar. Saya pernah tanya, ada seorang ni, dia masuk sembahyang. Tuan-tuan tahu, dia bukan masbuk. Dia masuk, dia kejar. Puk, 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 puk. Imam rakaat kedua, duduk sebelah saya. Tiba-tiba dia kejar. Tap, 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 tap. Tengok-tengok. Dia bersama dengan imam. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam. Saya pun tengok. Masuk sama dengan aku. Rupanya tak ada ilmu tuan-tuan nak masbuk semayang. Tengok janggut lebat. Kerana apa? Islam tinggal nama aja, Nabi kata. Tuan-tuan tengok negara Arab. Negara Arab sekarang ni, ya Allah, tengok pakai serban. Alhamdulillah, semahyang okey. Tapi pergi konsert. Biasa negara Arab sekarang. Duduk sebelah saya, Arab. Pakai ni, egal ni. Allahu Akbar. Telefon bunyi. Bawa keluar telefon. Ana salah. Ba'din. Aku tadi ni mangkuk ayun apa? Cakap dalam sembahyang. Ana salah. Ba'din. Allahu Akbar. Tengok pakai macam hebat. Rupanya tak ada ilmu. Tak ada ilmu, tuan-tuan. Kita tak tahulah. Ni, saya duk pergi setiap bulan macam ustaz. Setiap bulan kan. Dia orang sembahyang tengok. Allahu Akbar. Mayang, orang Arab ni, bagus. Dia qasad, ta'aruf, ta'ayin tu memang bagus. Allah tak pernah dia akan takbir banyak kali. Allahu Akbar. Tapi, tengok orang sebarang takir. Ataupun orang Terengganu. Teman-teman masjid Padang Mengkuang. Pergi Mekah. Allah. Orang Padang Mengkuang dah tu. Orang Arab mana? Orang Arab je. Allah Akbar. Tak pernah saya jumpa orang Arab. Allah. Kalau dia Allah, Malaysia lah tu. Kalau tak Malaysia pun Indonesia. Ataupun Brunei. Sebab apa? Kita nak pergi masuk tu. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam. Itu bukan niat, itu ingat. Niat ni benda terlintas. Tapi tengok orang Arab, memang dia angkat takbir. Allah Akbar. Tapi yang tak tahan, bawa anak lari. Anak dia lari. Tengok semayang pun bagi. Saya dalam hati, ya Allah, Arab ni nampak macam alim. Pakai jubah, pakai sorban, nampak macam syekh besar. Tapi ni, tengok semayang, Allah Akbar. Anak lari. Panggil ni. Kita duduk sebelah. Mengaku-aku tak khusyuk. Sebab apa? Ni Nabi kata Islam tinggal nama aja. Tinggal nama aja. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang looking for another religion. Din ni adalah cara hidup.
Din ni bukan agama. Dia tafsirkan. Dia cara hidup selain daripada Islam. Rugi. Rugi, tuan-tuan. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, saya pernah bawa jamaah pergi umrah setiap bulan. Ada yang pergi dengan saya, pergi dengan ego. Aku berpangkat. Aku Tan Sri, Datuk Sri dan sebagainya. Pernah saya bawa, tuan-tuan. Ustaz, panggil. Dia tunjuk dengan kaki. Beg saya, angkat masuk dalam bilik. Amboi. Tunjuk dengan kaki. Ustaz, beg saya ni, masuk bilik. Saya tak kisah. Tak kata apa. Kita sabar ya, Ustaz kan. Tunjuk dengan kaki ada. Kadang, ambil masuk bilik. Dalam hati, tak apa. Allah, sombong bukan main dengan duit dia banyak kan. Kadang pergi dengan jawatan dia. Kadang-kadang pergi dengan kaya dia. Adalah, biasalah kita pergi. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan. Tapi pernah saya bawa, saya cerita lah. Ada seorang gangster. Gangster ni macam mana? Gangster ni hebat tak hebat. Ada tatu. Orang Melayu kita ni jahat-jahat. Ada tatu tak? Orang Terengganu tak ada. Tapi dia ada tatu ni. Cerita ringkas ceritalah. Selalu dia cerita. Dia pergi umrah dengan saya. Saya kata, okey jamaah, kita nak masuk. Yang lelaki tolong itibak. Itibak ni bukalah bau kanan ni. Dia datang jumpa saya. Ustaz, kalau tak buka boleh tak? Saya kata, kenapa Abang Haji? Dia kata, saya ni, Ustaz, dulu saya jahat Ustaz. Apa orang tak buat, saya buat. Saya kata, apa orang tak buat, saya buat. Apa tu? Adalah Ustaz. Buka je. Ni sunnah Nabi. Dia buka ni. Ada tatu, kala jengking ni. Scorpion. Saya pun, ya Allah. Orang mana? Orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan ni bagus juga. Kadang-kadang ikut umrah dengan saya. Baru ni, dia kecil je, besar ni ada. Isteri dia besar. Dia jalan ladu. Dia beritahu kat isteri dia. Kau pegang ikan den ni kuat-kuat. Kita ihram lah. Jangan kau lepas. Kalau lepas, susah den. Dia jalan laju, bini dia tarik. Laju, tarik. Terlucut. Dia duduk jalan lagi, apa kau noise, soju apa bawah apa, amdadak dah. Orang Negeri Sembilan. Ni, dia orang Negeri Sembilan ni. Tengok satu. Saya kata, abang, tak pernah ada orang Melayu ni. Itulah Ustaz, saya takut Ustaz. Ni nak masuk ni, saya takut tak nampak Kaabah. Kan dosa banyak, takut kan? Dia kata, insyaAllah nampak Takutlah Ustaz. Macam mana Jom, buka. Dia buka. Bila dia buka, dia jalan masuk, semua jamaah yang lain semua tengok. Gangster mana ni? Kita jahat-jahat kita, jarang adalah orang Melayu ni kan. Satu. Dia ada tatu ni, kalau jengking besar ni. Jadi semua tengok. Saya kata, abang, buat tak tahu aja. Masuk, jom. Dia pun jalan masuk. Saya akan bila bawa masuk, jamaah saya bagi receiver. Ustaz kena beli receiver tu Ustaz. Murah aja. Satu receiver RM250. Bagi receiver tu senang. Bila saya bercakap, semua akan dengar. Jadi bila saya marah, dia orang dengar. Kalau dia orang maki, saya tak dengar. Buat tak tahu sudah lah. Yang penting aku boleh maki dia orang. Jadi saya kata, jamaah, ni kita nak masuk dalam Masjid Haram, ikut saya. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Allahumma antas salam. Jadi senang dia orang ikut satu-satu. Jamaah, kita nak melalui depan ada Kaabah. Tengok 20 pahala. Sebelum tu tundukkan kepala. Semua tunduk aja. Senang. Kan? Okey jamaah. Depan Kaabah. Jamaah duduk. Jamaah angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long tadi ni, yang ada tatu ni, dia tak nak tengok. Dia pejam. Saya tengok dah. Pak Long! Saya semua bagi Pak Long. Angkat kepala. Tengok Kaabah. Dia tak mau, dia takut. Takut tak nampak. Pak Long, angkatlah Pak Long. Dia pun angkat. Ustaz, nampak! Bila nampak, air mata mengalir. Di Mekah, seorang menangis. Semua menangis. Ustaz, nampak! Ustaz! Bila nampak, dia angkat tangan. Ustaz, ampun dosa saya. Saya kata, minta dekat Allah lah, minta dekat aku apa? Minta dekat Allah. Dia terlupa. Ustaz, ampun dosa saya. Saya kata, minta dekat Allah. Lupa Ustaz, lupa. Dia pun, ya Allah, ampun dosa aku. Baru dia menangis. Di Mekah, seorang menangis, semua menangis. Bila menangis, saya ambilkan perasaan. Tuan-tuan, kita berada di depan Kaabah. Sebab tu saya tak akan jerekah untuk banyak waktu. Saya akan jerekah hanya satu waktu aja.
kalau orang lena. Kalau di Mekah tu tak jerkah orang. Cermin perasaan. Ya Allah, kami berada di hadapan Kaabah ni, ya Allah. Banyak dosa kami dengan keberkatan yang ada. Ampun dosa kami, ya Allah. Pakcik tu. Di Mekah seorang menangis, semua menangis. Cerita jemaah bangun, jom kita tawaf. Tawaf kan, pegang tangan, tawaf. Saya macam ni. Kami selalu ramai, Ustaz. 80 orang, pegang. Saya duduk di depan atau di belakang. Jadi lelaki di depan ni. Jadi yang sadu-sadu lah. Kalau yang jalan, yang tu di belakang lah, belakang lah. Yang sadu-sadu ni, sadu pegang tu. Jadi saya akan kata, okey jamaah ikut saya. Subhanallah. Jadi yang lelaki dia akan kuat suara. Allah. Bila bunyi macam tu, dia macam kereta kebal. Jamaah yang kecil-kecil semua beredar. Itu cara strategi. Tapi kalau 20 orang, Ustaz jangan buat macam tu lah. Ustaz jamaah kecil. Ni yang banyak ni. Allah. Bila subhanallah, ramai pakat tumpang. Saya dengar bunyi lain. Subhanallah. Subhanallah. Ni apa jamaah apa ni? Rupanya Bangladesh tumpang. Bangladesh pun tumpang juga. Kan kita ramai. Mereka pun subhanallah. Subhanallah. Jamaah aku apa di Bangladesh? Entah bila tumpang. Tawaf, habis tawaf, saya bawa dekat makam Ibrahim. Ini nak cerita ni, hidayah milik Allah. Dia duduk dekat makam Ibrahim sebelah saya. Pak Long, tu Kaabah. Tu makam Ibrahim. Tu multazam. Doa Pak Long. Nah doa apa Ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab. Saya kata doa Melayu lah. Melayu tak pernah doa. Itu dia. Saya kata, abang Pak Long sebutlah apa pun. Saya amin. Dia pun, ya Allah. Aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Ampun dosa aku. Saya amin. Aku pernah bully orang ni. Saya amin. Aku pernah buat, saya duduk dengar. Tu dia punya dosa. Utara kan. Kira. Apa dia doa ni tak mampu kita dengar. Memang dahsyat betul lah dia ni. Memang kepala gangster lah. Habis-habis saya kata, Pak Long, dosa banyak Pak Long ya. Nampak tak tu? Multazam ni, tempat mustajab doa. Nanti kita pergi peluk. Ni khusus. Sebelum peluk, kita pergi sa'i dulu. Habis sa'i, dia bawa dia dekat multazam. Rupanya ramai orang, tak boleh nak masuk. Bila tak boleh masuk, 15 minit, tak apa lagi. 20 minit, setengah jam. Ustaz, bagi saya Ustaz, dia nak tumbuk depan tu. Kan kepala gangster. Saya kata, Pak Long, depan Kaabah ni. Astaghfirullahaladzim, lupa Ustaz, lupa. Nanti dia bagilah. Nantilah. Elok lekat 45 minit, keluar seorang. Keluar. Dekat Kaabah depan tu lah. Multazam. Saya tolak dia. Tolak. Dada dia kena Kaabah. Pipi dia kena Kaabah. Dia letak tangan macam ni. Pak Long doa. Ya Allah, ampun dosa aku. Menangis dia. Bila menangis dia senyap. Saya bisik kat telinga. Mintalah ampun dosa mak ayah pula. Betul Ustaz lupa. Ya Allah, ampun dosa mak ayahku ya Allah. Terlupa. Sebab apa? Tak pernah doa. Tak pernah doa. Lepas tu dia senyap pula. Saya kata, mintalah ampun dosa isteri kita, anak kita. Minta buka hidayah. Dia pun doa. Habis doa dia senyap. Saya pun tarik dah. Bisik kat telinga. Sudahlah Pak Long. Bagi orang lain pula. Betul Ustaz. Betul. Duduk dekat makam Ibrahim, dia kesat air mata. Saya kata, Pak Long, apa rasa? Saya umur 50 lebih Ustaz. Saya tak pernah menangis Ustaz. Tak pernah menangis. Tu hidayah milik Allah Ustaz. Hari ni saya menangis. Rupa-rupanya balik pusing 180 darjah. Pusing macam mana? Balik berubah pakai serban. Pakai jubah. Saya nak baca khutbah, dia duduk sebelah saya. Saya kata, Pak Long, alhamdulillah balik umrah dah berubah. Alhamdulillah Ustaz, hidayah milik Allah. Hidayah macam mana? Rupa-rupanya dia doa di Mekah, dia nak buang tatu. Tatu ni. Dia buat macam mana? Balik dia pasang setrika. Dia pasang iron tu sampai panas betul-betul. Dia ambil iron, dia letak. Dia letak terbakar ni, kulit ni, lekat dekat setrika tu. Jadi bila dia angkat, hilang tatu. Ni, isi nampak ni, merah ni. Belum kering lagi. Saya tengok-tengok, ya Allah, Pak Long buat apa ni? Dia sebut 2 kalimah, saya menangis. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz. Daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat.
Hidayah ni milik Allah. Tapi akhir zaman, nama je Islam. Sembahyang pun tidak. Nama je Islam. Quran pun tak boleh baca. Mana Islam kita? Mana Islam? Nabi kata, la yabqa minal Islam illa semu. Tinggal nama aja. Ni akhir zaman dah tuan-tuan. Ni kita yang datang ni memang orang hebat. Sebab pernah datang masjid. Tuan-tuan tahu tak dekat Padang Mengkuang ni berapa ramai yang tak pernah datang masjid pun ada. Betul tak? Ni semua orang Padang Mengkuang ke ni? Cuba angkat tangan. Siapa orang Padang Mengkuang betul? Cuba angkat tangan. Angkatlah tengok. Siapa orang luar? Orang luar. Orang luar ramai lagi Abang Zul. Orang Padang Mengkuang mati lah kena COVID. Sebelum kita teruskan, saya nak melancarkan kutipan derma untuk tabung pembangunan dan kebajikan khariah Masjid Padang Mengkuang. Mari sama-sama kita bagi derma untuk masjid. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Mai. Siapa kutip derma? Oh, tamah. Dia adik macam. Masukkan dalam tabung. Ini siapa suruh lancar. Ramai malam ni, Masya Allah. Tapi orang bukan Padang Mengkuang. Tak apalah kan. Sebab tu kita, apa nak jadi pun kita buat juga, Ustaz. Jangan kira orang datang tak datang. Sebab kita ni sebagai pendakwah, da'i aja. Jangan kira orang datang tak datang. Program ni tuan-tuan, kalau tak sampai pun sekarang ada rakaman. Orang banyak tengok melalui Facebook, TikTok dan sebagainya. Ceramah aja. Buatlah kuliah. Bang Zul jangan rasa kecewa. Buat ya Bang Zul. Sebab apa? Umur kita ni bukan nak panjang. Sampai masa, kita tak ada. Orang akan sebut. Sekarang orang tak sebut dah. Tak? Bila mati tu, Abang Zul tak ada dah. Tapi bukan sekarang lah. Tak ada dah. Dia ada atur program. Kan? Sementara ustaz-ustaz lah jadi pengusi. Ustaz buat je ustaz. Sementara kita ada nyawa lagi. Sampai masa tak ada lah. Kawan saya ni tuan-tuan. Saya umur 55. Tahun depan 56. Ramai dah kawan saya meninggal. 8 orang dah. 8 orang dah tak ada. Satu kelas. Baru 56. 8 orang dah tak ada. Orang ni perjumpaan. Yang ada apa semua ada penyakit. Kencing manis, darah tinggi, lemah, jantung. Semua ada. Dia orang tanya saya, Ustaz, ceramah kuat. Ustaz ada penyakit tak? Alhamdulillah tak ada Ustaz. Sebab apa? Tak pernah cek. Kalau cek, tahu ada penyakit, tak payah cek tuan-tuan. Tengok-tengok mati. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan datang. Ramai anak muda yang datang. Yang ni saya tahu ramai anak muda. Tak tahu, tak percaya, cuba kita cek. Siapa umur 30 ke bawah? Cuba angkat tangan. 30 ke bawah. Nampak? Abang tu orang muda sekarang. Mereka nak pada agama. Sebab sekarang ni nak diisytiharkan oleh YB Menteri belia. Umur 30 muda. 30 ke atas bukan muda dah, tua dah. Dulu 40. Sekarang 30. 30, 40. Cuba angkat tangan. 30, 40. Ramai juga. Nampak? 40, 50. Mula kurang dah tu, nampak tu. 50, 60. Ada lagi. Tapi duduk kat tepi dah, nampak. 60, 70. Nampak. Ramai lagi lah. 70, 80. Mati habis dah. Lagi. Saya tarik balik yang Muhammad, saya tarik balik. 80, 90. Ada lagi? Ada lagi. Nampak? Ada. Berapa Abang Haji? Saya panggil Abang Haji. 85. Alhamdulillah. Mungkin tak ada kawan apa. Seorang aja. Tapi alhamdulillah nampak. Ada lagi tuan-tuan 85. Wahai anak muda tengok. 85 ada di masjid. Kalaulah dia zikir daripada umur 20 tahun. Cuba kita kira. 20 tahun kita zikir satu hari 10 sudah. 10 sudah. Kan? 10 ingat tak? 85 tolak 20 berapa? 65 tahun. 65 tahun berapa setahun berapa hari? 365. Maksud dia 27,000 hari. Satu hari 10 sudah zikir dia. La ilaha illallah kali dengan 10. Dia telah berzikir 237,000 kali. Orang yang zikir 70,000 Nabi kata jamin syurga. Itulah ahli syurga.
Kita boleh sampai tak? 85. 45 pun teruk dah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, jangan jadi macam ni akhir zaman. Islam tinggal nama. La yabqa minal Quran illa rasmuh. Nabi kata, akhir zaman Quran ni tinggal tulisan aja. Sini ada lah yang menulis ayat Quran di sini. Ada tak? Atas tu. Atas. Ayat tu tulis apa tu? Siapa boleh baca? Yang ni boleh baca. Tu atas tu. Aqimus salah. Ustaz dia baca lah. Ustaz. Saya tak tanya ustaz. Tanya yang lain. Ramai orang tak boleh baca tu ayat tu. Betul tak? Sebab apa? Nabi kata akhir zaman, Quran ni tinggal tulisan aja. Tulisan aja. Tuan-tuan. Tu saya sebut 25% umat Islam di Malaysia boleh baca Quran. Yang lain 75 tak boleh baca. Fatihah saja. Semayang Fatihah saja. Allah Akbar. Sedih bang. Saya ni ada WhatsApp group. Ada seorang ustaz, nama Ustaz Yusuf Ahmad. Sama dengan saya dulu. Alhamdulillah. Dia menyambung ke Mesir. Balik jadi ustaz. Bapa dia Tuan Guru Haji Ahmad. Seorang Tuan Guru yang hebat di Kedah. Tuan-tuan tahu apa yang dia buat pada grup kami. Setiap hari dia akan post satu muka Al-Quran. Jadi saya dan kami semua ustaz-ustaz ni, sebelum kita tengok apa dalam WhatsApp group, dalam Facebook, dalam TikTok, kami wajib baca Quran dulu. Dia dapat pahala. Baca Quran dulu. Mesti baca dulu. Kalau dia tak hantar, saya akan hantar mesej. So, mana ayat Quran? Mana Quran? Tengok. Bukan baru ni. Dah 2-3 tahun dah. Sampai nak habis dah Quran tu. Bang, gunakan kesempatan yang ada ni. Dia sangat nampak macam pro apa? Israel. Kan? Tapi dia manfaat untuk umat Islam. Kita guna kesempatan yang ada ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh berceramah macam saya. Kan, nak ceramah, dia kena kepakaran. Orang yang nak berceramah ni, pertama dia ada ilmu. Tuan-tuan, bukan keluar tablik 3 hari boleh ceramah. Tak, dia kena ada ilmu. Ilmu ni apa? Ilmu ni, tuan-tuan kena ada 3 ni. Sebagai da'i. Kena ada. Pertama, ilmu tauhid. Akidah yang jelas. Kefahaman. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni kenal Allah. Kita kena ada ilmu ni sebagai doa para da'i. Kena ada ilmu ni. Kalaulah kita tuan-tuan da'i tak kenal pun Allah, mengaji bab tauhid, tiba-tiba tak bayar semayang. Ada orang berdakwah akhirnya tak bayar semayang sebab tak faham ni ilmu ni. Ilmu tauhid yang mengenal Allah. Kenal dalam keadaan yang kenal yang betul. Bukan menyeleweng. Yang kedua apa? Ilmu fiqah. Ni kena ada ni. Kena tahu. Ilmu yang bersangkut dengan ibadat. Itu yang bila orang tanya, oh dia ni pakai sorban. Oh hebat ni. Nak tanya sikit boleh tak? Haid perempuan berapa hari? Jaga ada orang tak tahu kau. Siapa tahu? Haid perempuan berapa hari maksimum? Dia berkata saya tak datang haid, tak berani nak jawab. Haid perempuan 15 hari. Jaga tuan-tuan. Banyak orang lelaki tak tahu. Ni asas-asas. Kalau nak jadi para pendai, pendakwah, penyampailah bab agama ni. Kita kena sampai. Kan? Ilmu yang kedua ni kena ada. Ilmu fiqah. Bab ilmu fiqah ni kena ada. Maksudnya basic lah. Basic. Ni sampai nak masbuk tak tahu, nak muafiq tak tahu. Sampai nak baca doa pun tak tahu. Kan? Sembahyang sunat nak buat macam mana. Ada orang sembahyang sunat tuan-tuan, lepas subuh hantam lagi sembahyang sunat. Lepas subuh sembahyang lagi. Allahu Akbar. Orang Malaysia. Kalau di Masjid Haram boleh sembahyang sunat apa pun boleh. Masjid Nabawi tak ada. Lepas subuh jangan ada sembahyang sunat. Betul Ustaz? Di Mekah, Masjid Haram, dia anytime. Tuan-tuan nak sembahyang bila pun boleh. Tapi kalau di Madinah, lepas subuh tak ada sembahyang sunat. Sama juga lepas asar. Ada orang Malaysia, jamaah saya, lepas subuh bangun sembahyang. Dalam raudah, lepas tu pakai nimtek. Rokok, terkeluar. Nimtek tu, UAK Travel. Aku Allah jam tuan-tuan. Sampai tak tahu basic. Tuan-tuan benda ni. Satu lagi. Banyak orang Malaysia. Ingat di Madinah, di Mekah selalu ada sujud sejadah. Dia tak pernah datang masjid. Kan?
Dia pergi-pergi, tiba-tiba imam baca. Lepas, waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ada sujadah tu. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Orang semua sujud. Jamaah Malaysia, termasuk jamaah saya, rokok. Lepas tu dia tengok, semua sujud. Pasal apa? Aku rokok. Yang paling hebat, paling teruk, jamaah perempuan, tak pernah datang sembahyang masjid. Pakat duk rokok. Tiba-tiba, Allahu Akbar. Hai, bukan sami Allahu liman hamidah. Dia jadi macam tu lah. Sebab basic tak faham. Benda simple ya tuan-tuan. Sebab pernah berlaku kat saya, saya cerita. Saya pergi satu masjid dekat Ulu Kelang. Pakai serban lah. Sebab tu saya pun tak berani nak pakai serban. Bila datang Terengganu dengan Kelantan. Kelantan hamba tak berani dah. Hamba tak berani. Kena dah. Pakai serban. Masuklah waktu subuh. Dia orang pun tengok. Ustaz! Kenal saya. Bila kenal apa? Imam lah. Jam, Ustaz. Jam. Tolak jadi imam. Tolak jadi imam lah. Ustaz. Imam. Saya bertanya, ya Allah, pagi tu pagi Jumaat. Saya jadi imam. Mesti kena baca sujud sejadah, surah sejadah. Kita pun, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak kira lah. Sampai waladdallin amin. Saya pun, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kita baca surah sejadah. Nak sujud sejadah. Rupanya masjid tu tak pernah baca. Saya nak tunjuk hebat. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Aku sujud. Rupanya mereka tak pernah buat. Haram tak sujud. Pakai rokok. Yang belakang imam tu pakai serban. Rupanya tak boleh pakai, tuan-tuan. Semua pakai rokok. Saya sujud. Bila rokok, ada yang lain tu tak rokok. Ada seorang tu. Subhanallah. Dia ingat saya lupa rokok. Saya duduk sujud. Apalah mangkuk ayun. Ini sujud sejadah lah weh. Takkan tak tahu kot kan dalam hati ya. Saya pun buat bagi lama sikit. Tiba-tiba ada seorang tu. Sejadah dia kata. Maksud dia sujud sejadah kan. Baru semua pakai sujud. Bila sujud dalam hati saya baru tahu. Sujud sejadah pun tak tahu. Apalah ni. Saya pun naik. Allahu Akbar. Sambung balik lah. Tatajafa junubuhum. Lupa. Belagak sangat. Tak ingat, tuan-tuan. Tak ingat. Anil tu tak keluar, Ustaz. Anil. Tatajafa junubuhum anil madak. Tak ingat. Tak keluar. Apa ni? Saya pun. Tatajafa junubuhum. Buat macam tu. Maksud dia, tolonglah, woi. Tak ingat. Buat sekali macam tu. Jangan buat. Buat macam tu jam. Buat sekali dah. Maksud dia, tolonglah, tak ingat ni. Jangan pula. Tolong. Tak ingat. Batal lah semayang. Jadi kita pun. Tatajafa junubuhum. Tak ingat. Yang belakang tu haram, tak tolong. Pakai saban, tuan-tuan. Sebab dia orang tak pernah buat. Tiba-tiba ada seorang tolong. Tapi tolong tak membantu. Dia tolong apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam. Saya duduk dengar, ajar betul Mamat ni. Mesti dia kata kalau tak ingat, qul huwallahu lah. Saya pun tak boleh juga dengan saya qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah. Sebab apa tuan-tuan? Orang tak biasa. Tapi orang yang biasa, Quran dia baca. Kalau dia tak baca, tak boleh duduk. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan selalu semayang, tak tinggal semayang. Tuan-tuan pergi rumah orang. Sampai-sampai, tiba-tiba dengar azan. Allah
Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Dengar azan masjid sebelah, duduk dalam rumah tu, dia orang semayang pun tidak. Tuan-tuan duduk dalam rumah tu, tuan-tuan rasa macam mana? Ya Allah, aku nak semayang macam mana ni? Kalau nak bagi tahu nanti kecil hati pula. Kan? Tuan-tuan pun, macam mana nak buat ni kan? Ada perasaan macam tu tak? Kalau perasaan macam tu, tuan-tuan, ada halawatul iman lah tu. Kemanisan iman. Kemanisan semayang tu dah ada. Adapun tuan-tuan, macam mana nak buat ni, duduk rumah ni, tapi masuk waktu, dia orang tak semayang pun. Tuan-tuan pun minta maaf ya, saya nak keluar jap. Tuan-tuan pergi masjid semayang. Datanglah masjid Padang, Mengkuang. Ada kemanisan iman. Tapi kalau tuan-tuan, lantak, balik khudar, tak ada iman, tak ada asas, tak ada kemanisan tu, tak ada semayang. Tapi kalau kita tak boleh duduk, ni nak semayang. Duduk atas kereta api, jalan kereta api, masuk waktu, tuan-tuan tak boleh duduk. Tuan-tuan tak ada kemanisan tu. Ini dia, kita nak macam ni. Ni, Palestin sekarang, ditindas, ditekan. Ada tak halawatul iman ni? Sahabat kita dibunuh dengan kejam. Mereka, tuan-tuan, jamin syurga 13,000. 13,000 tu jamin syurga. Berapa orang anak-anak kecil yang dibunuh? Anak kecil 7,000 diberitahu. Anak kecil besar-besar ni mati dah ni. Hoi, mati dah hoi. Mati hari ni menangis. Esok apa? Alhamdulillah, anakku berada di syurga sedang menantiku. Allah, ini hebat tuan-tuan. Kita orang Terengganu tak tahulah kalau di landa macam tu macam mana. Landa banjir pun bening dah. Mana YB tak datang-datang. Celaka macam YB. Banjir sikit kan. Tuan-tuan, Terengganu sekarang ni hebat, alhamdulillah. Saya tengok bersih saja. Tuan-tuan, Terengganu nak hebat, jaga kebersihan. Tuan-tuan tengoklah. Sebab apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu iman. Benda simple ya. Jaga kebersihan. Jangan buang sampah. Tuan-tuan akan tengoklah. Masyarakat ini dididik dengan akhlak. Bila bersih, tuan-tuan tengok. Dia akan subur dengan ilmu. Ilmu sekarang alhamdulillah, majlis ilmu ramai. Kemudian ulama boleh datang sini. Bukan senang tuan-tuan kalau nak ikut. Kan? Nak datang Terengganu ni ambil masa, kalau jalan sana, daripada Batangkali ke sini, 9 jam. Daripada Penang datang ke sini, 7 jam. 7 jam. Saya nak kereta. Bukan jalan elok, lubang ada. Berdebung, berdepam. Anak saya kata, jangan laju. Dia tak laju, tuan-tuan. 1819, 1819. Ni nak sampai. Nak sampai Terengganu. Kalau dalam 9 jam. Allahu Akbar. Kami datang juga. Tuan-tuan tahu tak, tanya dia, aku bukan letak harga. Bagilah berapa pun. Dia tak pernah sebut harga. Betul tak, Mandi? Tak pernah tuan-tuan aku ceramah. Malam ni 3,000. Yang ni 4,000. Tak pernah sebut. Apa bagilah. Sikit aku tak main dah. Dah lapar. Nampak tuan-tuan nak lena. Saya berapa ni? Boleh tuan-tuan tengok makcik tu. Tengok betul tu. Ada merapu sikit gelak. 8-10 dah tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Insya masuk belum? Baru separuh hadis ni. Nak baca lagi ni. Quran ni tinggal tulisan aja. Hidupkan tuan-tuan. InsyaAllah saya akan datang pada 31 dan 1 hari bulan. Kami akan turun ke Terengganu ini untuk malam tahun baru. Tuan-tuan boleh? Kita nak buat di mana? Tempat tak tahu lagi. Tempat tak tahu lagi. Tapi kita bagilah. Saya, Ustaz Haslin, Ustaz Azhar Idrus dengan Ustaz Dr. Izar. Kami nak buat malam tu. Pernah kami buat di Langkawi, tuan-tuan. 3 orang, 4 orang, Syamsul debat. Di dataran Helang Langkawi. Masa tu COVID, yang hadir 15,000. Penuh dataran tu. Akhirnya tak boleh duduk di dataran. Mereka duduk di bot-bot. Kapal-kapal tu. Topi tu. Saya kata, orang bot, orang kapal. Pakat, muat. Tak boleh ceramah terus. Sampai macam tu. Kita suburkan Terengganu ni. Sementara kita ada. Saya pun 55 dah tuan-tuan. Tahun depan 56. Mungkin 63 umur Nabi jalan lah. Kan?
Kita pun tak tahu. Masa kita pun singkat dah. Kita pun takkan hidup sampai 100 tahun, 85 tahun macam abah kita kan, Pak Long. 85 tuan-tuan, Alhamdulillah, boleh panjang umur. Nak jumpa jugalah apa yang boleh sampai 85 ni kan. Pak Long, isteri 1, 2? Ha? 1 je? Hello? 1, 2? Pak Long gelap. Gelap pun ada irama tu. 1, 2? Wahid wa isnan? 1 lah. 1 aja. 1 aja, Alhamdulillah. Oh, tu mesti ada amalan ya tuan-tuan. 85 ni. Ayah saya 86 masih hidup. Zikir ya Allah, buah tasbih daripada besar ni sampai besar ni. Zikir je. Quran ni tak payah tengok, ingat dah. Orang baca betul tak betul siap. Dia boleh ingat dah. 86 umur dia. Baca Quran. Walamma dakhalu, silap dia kena. Ni dalam dia hafal Quran tu. Oh, dia boleh ingat. Mata dia tak nampak. Saya panggil ayah, dia naik motor pergi surau. Naik motor 86. Dia tak nampak jatuh parit, jatuh lubang. Saya kata, ayah, beli kereta sebiji. Dia naik kereta. Alhamdulillah kereta tu kepek sana, kepek sini. Dia hentam tiang masjid, tiang sekolah. Tak apalah, yang penting dia selamat. Baru ni tuan-tuan, dia pergi nak lapar sangat sebab mak saya tak ada. Dia pergi keluar tu, mata tak nampak. Dia pergi tuan-tuan, depan tu brek. Dia hentam. Pum! Dia telefon, Khairi, aku hentam ni. Apa nama? Itulah pick up tu. Dia tu keluar tuan-tuan, sampai-sampai. Apa bagi ni? Kereta tak nampak. Mata buta. Memanglah bapak saya tak nampak. Dia kata, abang, jangan marah ni ayah saya. Jangan macam tu, dia memang tak nampak. Tak apa, saya bayar semua berapa-berapa. Berapa-berapa marahan. Satu ketika penuh, tuan-tuan, saya naik bas. Bas tu berhenti. Dia jalan bas ni. Tiba-tiba ayah saya lalu. Syum, driver tu. Kurang ajar punya orang tua. Bawa kereta pun tak tengok. Saya tengok, bapak aku. Driver bas tu maki bapak saya, ayah saya. Saya kata, abang. Bapak saya. Sabar. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, Quran ni hebat, bacalah. Anak saya 6 orang hafal Quran. Bila balik tenang, tuan-tuan, lepas balik maghrib, ni setiap bilik ni ada Quran dibaca. Tenang bang. Akhir zaman Quran orang tak baca dah. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akhir zaman masjid hebat tapi tak ada petunjuk. Tak ada petunjuk apa? Kuliah tak ada. Kuliah tak ada. Tapi alhamdulillah Terengganu subur semula. Dulu nak masuk Terengganu tak ada harapan. Tapi sekarang alhamdulillah orang boleh datang dengar ceramah. Ni Terengganu dulu tuan-tuan merindui majlis ilmu. Allah, tak boleh masuk. Tapi alhamdulillah, sementara kita ada kuasa, sementara boleh masuk, tuan-tuan main peranan, hidupkan. Sebab apa? Generasi kita ni akan berlalu. Ni generasi ni. Dulu mana ada orang muda? Betul tak? Kalau kuliah, semua yang menanti saat kematian. Lepas tu ustaz pula mengajar. Tuan-tuan, bak mati saja. Sampai yang dengar tu, sudahlah, memang kami nak mati dah pun. Bagilah ceramah motivasi ke, cerita yang lain sama. Kan? Dia kuliah, dia mati saja. Tuan-tuan, alam barzah pula. Tapi alhamdulillah ni anak muda. Ni 30-an ramai malam ni. Kerana apa? Kita nak satu informa, benda yang baru supaya manusia ini dapat menerima. Sekarang ni bukan macam dulu dah. Kalau dulu kita baca kitab, kan? Tok guru kadang tengok anak murid pun tidak. Faslun. Ini kitab pada menyatakan babul haid. Tak tengok. Yang depan tu balik semua habis dah. Dia duk baca lagi. Dah tak ada sabar dah dia kata. Dia mata tu. Tapi sekarang tak ada. Dengan pengembangan teknologi yang ada, penyampaian pun berbeza. Ada orang metodologi dia berbeza. Kita ra'i aja. Sebab tu tuan-tuan, jadikan otak kita ni positif. Positif macam mana? Dia diguris untuk menyalakan benda yang lain. Jadikan positif, jangan negatif. Satu negatif ada pada diri, semua akan jadi negatif. Tuan-tuan, positifkan diri. Saya tengok ada ulama bercakap, walaupun berbeza pandangan dengan saya tak akan negatifkan dia. Bagi saya positif. Kecuali kalau dia bawa ajaran yang tak betul. Memang saya tentang.
Tapi kalau betul tu, metodologi dia berbeza. Bagi saya raih. Saya raih sebab agama ni tuan-tuan, nak tarik orang masuk syurga. Bukan nak famous. Nak tarik orang masuk syurga, tuan-tuan. Kita kena faham itu asas dah. Masjid ni tempat untuk diimarahkan. Cantik tengok masjid ni. Dengan aircon semua cukup. Duduk tepi jalan. Kalau tak datang, saya tak tahulah. Geram ni. Cantik pula tu. Tak payah pakai mic pun sedap. Nampak? Mic tak payah pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Sedap ni. Tak payah pakai mic. Sebab apa? Sebab AJK dia bagus. Mazul, kekalkan sehingga ke mati. Ni. Hebat masjid dengan aircon ada. Makcik, belakang panas tak? Tak panas. Nampak? Ni kemudahan yang ada. Kita gunakan kesempatan ini, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Jangan jadi masjid, masajidhum amirah, wahiya kharabul minal huda. Jauh penduduk. Ulama'uhum syarru, ulama jahat, min tahtan adini sama, duduk di dalam bawah lindungan langit. Kenapa? Min indihim takhrudul fitnah, wa fihim ta'ud. Ulama melahirkan fitnah. Ulama Terengganu ni pun, dulu sama dengan saya, tuan-tuan. Saya bawa dia pergi Terengganu Penang. Allah, saya cukup minat dia, tuan-tuan, dengan suara dia yang sedap. Sekarang jadi masalah. Saya pun tak tahu. Kerana apa? Kawan yang silap. Sebab tu tuan-tuan yang ada ni, Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang dengan agama kawan dia. Falyanzur ahadukum man yukhalid. Maka tengoklah dengan siapa kita kawan. Kawan silap, dia disilap. Tuan-tuan, sebab tu saya ada kawan yang baik. Kawan yang baik macam mana? Pertama, kawan yang bila jumpa kita ingat Allah. Pegang elok lah, tuan-tuan. Saya jumpa dengan ustaz ni. Ustaz ni jumpa dekat mana? Selalu jumpa di Mekah. Bila jumpa dia, kami sembang, seronok, tidak melawak. Sebab apa? Kami satu tempat yang sama, kami pergi. Kawan macam ni, mengajak benda baik, pegang elok. Pertama, dia mengingatkan kita kepada Allah. Yang kedua apa? Kawan ni, bila jumpa dia tenang aja. Tu kawan kita tu. Kawan jumpa tenang. Ni ada kawan jumpa resah. Buang. Cari yang baik. Sebab apa? Kata Hasan Al-Basri. Ikhtaksaru, perbanyakkan. Minal asdiqa'il mu'min. Di kalangan orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atil yawmal qiyamah. Kerana mereka ni akan bagi syafaat di hari akhirat. Ni kawan yang baik. Sebab tu ada seorang ustaz di Terengganu. Silap, tuan-tuan, berkawan. Dia silap. Bila dia silap, dulu janggut dia nipis aja macam saya kan. Tak tahulah dia taqiyah. Tak tahu lah. Sekarang ni janggut dia macam-macam, dia jadi ekstrim. Majlis Fatwa Mufti Terengganu mengisytiharkan bahawa dia lari daripada akidah sebenar. Dulu kawan, tuan-tuan, kawan baik. Saya selalu hantar mesej kat dia. Dia hantar WhatsApp pun tak balas dah. Saya kata, Ustaz, baliklah kawan semula dengan kita. Jangan berbeza. Beza sikit-sikit tak apa. Nak baca kunut, tak baca kunut, lantaklah kan. Nak zikir lepas semayang tak apa lagi. Kita raih. Ini bab yang menyentuh tentang akidah. Memang masalah. Jaga, tuan-tuan. Bab akidah ni. Silap, tuan-tuan. Boleh jadi sesat. Sebab tu, tuan-tuan, dikasihi rahmati Allah. Kan? Kita berada pada landasan yang betul. Terengganu, alhamdulillah. Saya harap sangat-sangatlah Terengganu ni kekalkan majlis ilmu. Panggillah ulama-ulama yang telah diiktiraf sekarang. Nak iktiraf, tuan-tuan type aja dekat Jabatan Mufti. Semua diberikan tauliah. Tauliah sekarang ni, Terengganu. Mana-mana ustaz ada tauliah dah. Jadi kita tak susah hati. Sebab bila ada tauliah, bila buat program di luar, cuma report dekat polis saja. Polis akan endorse, benarkan. Ni kesempatan yang ada. Kita tak tahu masa ni akan berlalu macam mana. Kan? Sebab tanda-tanda untuk kiamat ni sangat hampir. Tapi tanda itu tidak akan berlaku apabila berjalan 10 tanda. Ini panjang lagi ni. Nak habis dah. Kita ringkaskan. Pertama akan lahir Imam Mahdi. Ini yang pertama. Tanda besar. Yang kedua apa? Turun Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa AS. Tuan-tuan tahu tak? Saya pernah duduk di Palestin. Palestin ni dekat tebing barat. Baitul-Laham tu. Dekat dengan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa tu bukan kuning tu. Kuning tu ialah Quba As-Sakrah. Di bawahnya ada Masjid Sayyidina Umar. Atas tu ialah batu. Batu yang Nabi pijak dan ada tapak kaki Nabi. Letak tangan ni, dia buat lubang macam ni. Kita masuk tangan kita wangi. Tempat tapak kaki Nabi tu. Saya pergi 3 kali, tuan-tuan. Duduk di sana. Ni, pegang ni wangi ni.
Kubah As-Sakra tu. Bawah tu ada masjid. Masjid Saidina Umar. Itu bukan lagi disebut sebagai Masjid Aqsa. Masjid Aqsa di depan. Di bawah Masjid Aqsa tu tuan-tuan tahu ada satu tiang. Tiang besar ni. Namanya tiang Jibril alaihissalam. Siapa pergi tahu lah. Tiang tu tuan-tuan ada bawah ni. Ada lubang. Lubang itulah sedang digali oleh Yahudi sekarang untuk tembus. Kerana apa? Di situ disebut sebagai Haikal Sulaiman. Semua tu Haikal Sulaiman. Mereka masuk nak runtuhkan tu. Masjid Aqsa tu. Mereka nak supaya Kubah As-Sakra tu kekal. Tapi Masjid Aqsa diambil. Sebab orang ingat Kubah As-Sakra tu ialah Masjid Aqsa. Mereka duk tebuk tuan-tuan untuk runtuhkan tu. Rupanya di bawah tu ada perpustakaan terbesar tuan-tuan di Palestin. Dalam itu ada manuskrip menceritakan tentang Melayu ni. Melayu ni yang asal daripada isteri kepada Nabi Ibrahim. Yang ketiga nama Qanturah. Tuan-tuan tahu tak? Semua dalam tu. Sebab tu dia orang nak ambil ni. Sebab di atas ada 2 masjid. Di bawah ada 4 masjid. Di bawah tanah tu. Masjid Sayyidina Umar, satu masjid Borak, satu masjid ada 3, ada 4. Tak silap saya bawah tu. Tuan-tuan tahu tak? Ada satu masjid lagi nama Masjid Masjid Ibrahim di Hebron. Masjid Ibrahim sekarang ni telah pun dipecahkan kepada 2 bahagian. Dalam masjid tu ada Nabi Yakub, Nabi Ishak, lepas tu isteri kepada Nabi Yakub, lepas tu Siti Sarah ada dalam tu. Dalam masjid tu. Apa yang berlaku satu pagi, tengah sembahyang subuh, Yahudi masuk, tembak, mati semua dengan imam. Akhirnya masjid tu ditutup, diberikan kepada 2 bahagian. Dan di situ juga ada kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Nak tengok, dia buat lubang sebesar ini aja, lubang. Tengok ah. Nampak lilin. Itu kawasan orang Islam. Hanya besar ni aja. Itu situ, kecil je. Yang lain ni Yahudi. Tapi akan dibuka bila waktu besar Islam. Contohnya satu Muharram buka, Maulud Nabi dia buka. Dia buka, boleh tengok. Dan sekarang saya tak boleh masuk dah. Sebab ada ejen ustaz kita lah. Memang Yahudi betul lah. Ustaz kita, ustaz. Bagi report. Di antara yang tak boleh masuk, saya, Ustaz Amin, Ustaz Amin, Ustaz Ahmad. Dia orang report. Bila report, rupanya ustaz-ustaz kita ni memang mulut tak tahulah. Report kami kena tahan. Saya kena tahan 6 jam dekat immigration, tak benar masuk. Sebab ada ustaz kita yang jadi ejen ni. Report ni. Tak tahulah. Ni pun dalam ni pun ada apa? Kita bukan tahu kan? Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Kita nak tutup lah. InsyaAllah saya akan datang lagi bagi semangat pada tuan-tuan ni. Tambah-tambah masjid Padang Mengkuang ni. Teruskan majlis macam ni. Setiap minggu ada penceramah. Setiap malam. Kalau tak datang lagi. Setiap malam macam ni ke? Tak ada. Tengok-tengok datang malam esok semua duduk tepi-tepi ya. Nampak macam mana Ustaz tu? Tak apa, jalan je. Sebab orang tak tanya berapa ramai. Tanya apa yang kita boleh, yang kita sumbang untuk agama ni. Bukan ramai. Apa yang boleh kita sumbang? InsyaAllah kita harap. Kan tuan-tuan ingat, akan turun Dajjal. Tak akan berlaku kiamat. Akan keluar Ya'juj Ma'juj. Kemudian akan keluar Hawaul Bardan. Angin sejuk. Angin sejuk ni tuan-tuan nak tahu bila keluar, orang yang ada kalimah la ilallah akan mati dulu. Akan mati dulu. Maksudnya kita ni tak akan bertemu dengan kiamat sehinggalah tuan-tuan yang tinggal itu orang bukan Islam. Maksudnya kiamat tak akan berlaku. Maksudnya tak ada kalimah Allah yang nak sebut. Barulah. Kemudian barulah akan terbit matahari daripada barat. Kemudian tiup sangkakala. Matahari terbit aja tutup dah tuan-tuan. Untuk taubat kita. Sebelum apa nak buat, 2 amalan ni tuan-tuan jangan tinggal. Pertama apa? Tuan-tuan jangan tinggal doa ini. Sebelum tuan-tuan bagi salam. Allahumma inni a'udzuka minal azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan tinggal sampai fil alamin innaka hamidul majid. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru. Tuan-tuan baca doa ni. Tuan-tuan ikut saya boleh? Boleh. Allahumma barik lana
fima razaqtana. Itu doa makan lah bro. Dia orang ni kira nak makan aja. Ada makan tak Haji malam ni? Tak ada. Tak ada. Ikut ni betul. Allahumma inni. Kalau seorang lah, kalau ramai Allahumma inna. Kali lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa ni supaya Allah hindar kita daripada fitnah kematian kehidupan dan fitnah dajjal. Ini doa jangan tinggal. Yang kedua apa? Jangan lupa tuan-tuan, doa ini jangan tinggal lepas sembahyang. Apa dia? Macam ustaz baca tadi. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta ya Allah bantulah untuk ingat kamu, syukur kepadamu, perelokkan amalanku. Sebab sembahyang kita khusyuk tak? Jangan bohong, saya pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Nak ceramah apa ni? Tadi aku target tajuk lain dalam doa sembahyang. Tiba-tiba Abang Zul kata kiamat pula dah. Hadis apa nak baca? Tak khusyuk tuan-tuan. Dalam tak khusyuk tu tuan-tuan, kita minta husni ibadatik, minta perelok. Tuan-tuan khusyuk ke? Jangan bohong. Ada seorang ustaz jadi imam. Allahu Akbar. Dia baca dengan sedap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul dengan mic. Ni. Tuan-tuan. Telefon kat sini. Nokia. Telefon bunyi. Cindailah mana Siti Nurhaliza. Dia doa Allah. Kami belakang. Cindailah mana. Haram tak khusyuk. Tak khusyuk ada. Tapi tak apa, kita doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selepas sembahyang. Satu lagi doa apa? Jangan tinggal. Kalau tuan-tuan tak mau doa pun doa ni. 10 ni akan cover. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Cover semua. Kalau malas sangat-sangat dah. Kali lagi saya doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Cover semua. Kalau malas sangat-sangat dah. Dan jangan lupa sebelum tidur, siapa baca doa ini, kalau dia mati esok pagi, mati fitrah. Tak ada doa apa. Ini semua hadis sahih. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Sebelum tidur. Tuan-tuan type dalam Google doa sebelum tidur. Siapa mati tuan-tuan esok pagi mati fitrah, tak ada dosa. Amal abang jangan tinggal. Jangan tinggal. Kita sampai masa Tuhan ambil. Biar ada amalan yang kita buat berbeza sikit dengan orang. Bagi ada amalan sikit yang berbeza sikit dengan orang. InsyaAllah semoga ada kebaikan pada malam ni. Jadi insyaAllah terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf ada silap dan salah 2 rakaat pantun. Pergi ke Dubai, membeli meruku, kakak di belakang. Bye-bye. Abang semua, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.